صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من وولده والناس أجمعين. Alhamdulillah, sebutkan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh pegawai masjid Negeri Sembilan, sehormati lagi kasihi seluruh kepimpinan masyarakat muslimin muslimat dan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama alhamdulillah. Pertamanya mari kita merafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat bersama-sama kita menunaikan salat fardu zuhur secara berjamaah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kelapangan masa kita pada petang ini dapat kita meneruskan ibadah iktikaf kita sambil mendengar berada di dalam majlis ilmu. Ini majlis untuk kita meneruskan sesi tazkirah zuhur. Saya teruskan kepada sambungan daripada kitab Kenali Nabi-Mu dengan 5 ilmu. 5 ilmu tersebut ialah ilmu syama'il, ilmu dalail, ilmu khusais, ilmu fadail dan ilmu sirah. Jadi kita dah masuk pada tazkirah yang sebelum ini, sambungan daripada ilmu yang kedua, iaitu ilmu dalail. Bagaimana kita nak mengenali baginda Nabi SAW berdasarkan kepada ilmu dalail. Apa itu ilmu dalail? Iaitu petunjuk kenabian. Jadi kita dah menguraikan berkaitan tentang ilmu dalail ini yang terbahagi kepada 3. Yang pertama, irhas, perkara yang berlaku sebelum baginda Rasulullah dilantik sebagai seorang rasul. Yang kedua, mukjizat yang berlaku sepanjang kehidupan baginda Nabi SAW menjadi seorang rasul. Dan yang ketiga ialah karamah, iaitu karamah dan cerita yang berlaku selepas baginda pulang ke Rafiqul A'la, iaitu pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk pada petang ini, iaitu perkara yang kedua di dalam irhas. Irhas ialah perkara-perkara yang berlaku sebelum Rasulullah diangkat sebagai seorang Rasulullah, sebagai seorang Rasul. Yang mana kita masuk dalam bahagian yang kedua, iaitu bahagian yang kedua ini ialah apakah dia tanda-tanda yang muncul ketika kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan sebelum diutus menjadi nabi, yang terdapat pelbagai irhas. Jadi ada petunjuk yang terdapat pelbagai irhas yang berlaku sebelum Rasulullah dilantik ataupun ketika kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, abana mauliduhu an tibi unsurih ya tiba mubtada'i minhu wa muhtadi. Yang bermaksud telah jelas lahirlah sebaik-baik kelahiran, wahai sebaik-baik permulaan dan pengakhiran. Disebutkan dalam qasidah Burdah daripada Imam Syarafuddin Al-Busiri dalam fasal yang keempat. Jadi apakah yang dijelaskan di dalam qasidah ini, yang mana perkara-perkara yang berlaku ketika kelahiran baginda Nabi SAW juga dinamakan sebagai irhas, yang berlaku perkara-perkara yang pelik dan ganjil sebagai tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Maka apa yang berlaku, telah runtuhlah pada malam kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Apa dia yang telah runtuh pada malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi lahir pada waktu subuh pada hari Isnin. Jadi berlakunya keruntuhan ini, beberapa keruntuhan yang berlaku ini pada Ahad malam Isnin tersebut. Jadi apa yang berlaku keruntuhan tersebut? Yang pertamanya ialah tiang-tiang utama istana Kisra runtuh. Ini tiang-tiang utama ni, Kisra ni yang berada di Iran.
Yang mana Kisra ni adalah sebuah istana yang cukup besar. Okey, istana yang cukup besar, dia punya tiang seri itu sahaja ada 14 tiang, yang mana dia didirikan di hadapan balkoni dalam istana tersebut. Ada 14 tiang seri utama. Tiang itu telah runtuh, maka meruntuhkan keseluruhannya istana Kisra tersebut. Itu yang telah berlaku pada saat detik malam, sebelum kelahiran Nabi SAW. Kemudian air tasik bernama Siwah pula telah kering, juga berada di Iran ketika itu. Selain daripada itu juga terpadamnya api sembahan kaum Majusi yang telah ribuan tahun hidup, yang telah ribuan tahun dia menjadi sembahan. Api tersebut menjadi sembahan oleh kaum Majusi, tiba-tiba terpadam pada malam tersebut. Jadi ini menimbulkan keheranan kepada kaum Majusi, apakah tanda-tanda yang telah berlaku. Begitu juga kaum daripada Parsi. Waktu itu ada dua kuasa dunia yang sedang menguasai dunia ketika itu, Rom dan juga Parsi. Maka apabila saja runtuh istana Kisra Parsi itu, maka mereka bertanya kepada tukang tilik, apakah tanda-tanda yang menyebabkan Kisra ini, istana ini telah runtuh. Maka dijawab oleh tukang tilik kepada gubernur ataupun pemimpin Kisra itu, bermakna bahawa satu hari nanti pemerintahan Parsi ini akan runtuh. Itu tanda-tanda yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Begitu juga dilihat bintang-bintang seolah-olah turun ke bumi, seperti menghormati kelahiran Nabi akhir zaman. Itu yang berlaku pada detik malam sebelum kelahiran Nabi SAW, pada keesokan harinya pada waktu subuh. Disebutkan dalam satu hadis, sesungguhnya aku ialah hamba Allah, penutup sekalian Nabi, sedangkan aku sudah menjadi Nabi. Ayahku masih dalam proses penciptaan pada tanahnya. Jadi Rasulullah menyatakan sebelum ayah baginda dilahirkan dengan sempurna, semasa masih dalam proses penciptaan daripada tanah, Nabi telah dilahirkan. Sudah menjadi tanah. Sebelum kejadian alam ini lagi, kan Allah telah menetapkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Cumanya wahyu itu turun ketika Nabi berusia 40 tahun. Tetapi tanda-tanda pemilihan dan ketetapan daripada Allah Ta'ala itu adalah sebelum kejadian alam ini lagi. Allah telah menetapkan bahawa Rasulullah SAW adalah Nabi akhir zaman. Dan aku ceritakan perkara demikian, apa yang diceritakan oleh Rasulullah, bahawa aku merupakan hasil doa ayahku, yakni Nabi Ibrahim AS, bapa kepada segala dan sekalian Nabi. Yang mana Nabi Ibrahim pernah mendoakan akan lahirnya daripada keturunanku ini Nabi, zuriat yang soleh, iaitu Nabi akhir zaman. Maka lahirlah Nabi akhir zaman ini daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukannya daripada Nabi Ishak yang melahirkan keturunan bangsa Bani Israel. Dia lahir daripada Bani ataupun Nabi Ismail alaihissalam. Maka inilah hasil daripada doa ayahku Ibrahim. Maka lahirlah baginda Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Berita gembira juga yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sepanjang Nabi Isa menjadi Rasul, baginda menceritakan juga bahawa akhir zaman nanti akan lahirnya seorang Nabi yang bernama Ahmad. Disebutkan juga di dalam kitab Injil bahawa akan lahir Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Ahmad disebut di langit, Muhammad disebut di bumi. Maka ini merupakan satu berita gembira disampaikan kepada kaumnya Nabi Isa agar berimanlah kepada Nabi akhir zaman apabila sudah sampai masanya. Nabi ini lahir dan membawa petunjuk sehingga ke akhir zaman dan menyelamatkan seluruh manusia dan umat manusia pada ketika itu. Dan begitu juga kepada kaum Bani Israel juga diseru oleh Nabi mereka supaya beriman kepada Nabi akhir zaman. Di dalam kitab Taurat jelas menceritakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yani mereka yang diturunkan ke atas mereka kitab, iaitu kitab Taurat dan kitab Injil, telah mengenali berkaitan tentang Nabi akhir zaman ini sebagaimana mereka mengenali
anak-anak mereka. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu tentang tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman, ciri-ciri fizikal Nabi akhir zaman, sebagaimana telah diterangkan dalam kitab-kitab mereka, telah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim, telah diceritakan oleh Al-Quranul Karim bahawa mereka mengetahui tentang perkara ini. Cumanya mereka ini degil dan keras hati untuk menerima kehendak Allah Ta'ala, pemilihan Allah Ta'ala bahawa Nabi akhir zaman ini adalah di kalangan bangsa Arab. Jadi ini sahaja yang menyebabkan mereka kufur dan tidak mahu untuk beriman kepada Allah dan juga Rasul. Dan begitu juga ibu-ibu sekalian, Nabi juga turut melihat, yang mana ibu-ibu Nabi yang turut melihat, demi sesungguhnya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat ketika melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu subuh itu, satu cahaya yang terang benderang. Satu cahaya yang terang benderang yang menerangi istana Syam. Jadi nampak, digambarkan ada satu cahaya yang terang benderang, kan, seolah-olahnya daripada negara Syam sana sedang menerangi. Cahaya itu datang daripada arah utara, daripada negara Syam sana. Satu keadaan yang cukup pelik dan ganjil yang berlaku, dilihatkan secara zahir oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah. Jadi tak ada irhas yang berlaku ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika proses kelahiran. Seterusnya ketika proses kelahiran, maka datanglah Suwaibah. Suwaibah ni pada ketika ini adalah hamba kepada Abu Lahab, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba perempuan kepada Abu Lahab dan ibu kepada Sayyidina Uthman bin Al-As. Maka waktu itu dia datang, waktu kelahiran Rasulullah tu, Suwaibah ni datang ke rumah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan, ibu Sayyidina Uthman menceritakan kepada kami kisah yang sangat ajaib. Dan beliau menceritakan, Suwaibah ni menceritakan, aku melihat proses kelahiran Sayyidah Aminah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini berlaku pada malam hari sebelum malam sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sesuatu yang aku melihat padanya di kawasan rumah tersebut melainkan cahaya. Rumah itu bercahaya, dikelilingi oleh cahaya yang terang benderang. Dan aku melihat kepada bintang-bintang seolah-olah turun pada ketika itu, dan aku berkata bahawa ia akan jatuh mengenai di atas badanku, seolah macam nak terjatuh, hampir terjatuh ke badan dia. Gitulah keadaan terangnya cahaya pada malam itu pada saat detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Suwaibah, yang mana Suwaibah ni asalnya adalah merupakan hamba kepada Abu Lahab. Apabila sahaja Abu Lahab ni dapat tahu tentang kelahiran anak saudaranya itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu gembiranya dia dengan kelahiran tersebut, dan dia membebaskan Suwaibah, dan Suwaibah terus menjadi ibu susuan pertama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu susuan Nabi kedua barulah Halimatus Sa'diyah. Yang pertama ialah Suwaibah, bekas hamba kepada pak saudara Nabi iaitu Abu Lahab. Baik, itulah yang berlaku ketika detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya adalah syaitan-syaitan dan golongan jin dari sebelum kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mencuri dan memperolehi cerita-cerita daripada langit. Ini memang perangai mereka lah. Jin ni sebelum kelahiran Nabi ni memang banyak maklumat-maklumat, perkara-perkara yang ada di atas langit itu dia sempat curi, dia dapat ambil. Sebab itulah banyak cerita-cerita karut marut ni daripada Bani Israel ni, yang mana kadang-kadang juga datang daripada jin dan juga syaitan yang ambil maklumat. Kadang-kadang maklumat tu dah ambil tu betul, tapi dia sengaja menambah-nambahkan fakta yang mengarut, cerita yang mengarut. Dia dah syaitan, memang jin, itu sikap dia. Waktu sebelum kelahiran Nabi ni memang mereka dapat curi-curi naik ke atas langit, dapatkan apakah maklumat daripada atas ataupun apa yang berlaku pada masa akan datang. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba. Dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari, yakni jin lah, kami di jin, kami telah berusaha mencari berita langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan para pengawal yang sangat kuat kawalannya, dan
juga dengan rejaman-rejaman api neraka yang menyala-nyala. Waktu itu waktu tu dah tak boleh naik kerana kawalan langit itu dah terlalu ketat dengan pengawal yang mana siap dengan bakaran api neraka untuk dibaling bagi siapa yang cuba melepasi masuk ke aras langit. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Padahal kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduk langit, itu di kalangan para malaikat lah. Maka sekarang siapa yang cuba mendengar akan mendapati api yang menyala yang menunggu merejamnya. Disebutkan dalam firman Allah surah Al-Jin ayat 8 hingga ayat 9. Dulu mereka boleh curi-curi dengar tentang berita daripada langit, tentang perkhabaran daripada langit. Tapi start daripada bila? Start daripada kelahiran Nabi SAW, tidak ada lagi berita yang boleh mereka dengar dan mereka perolehi, kerana sudah ada penjaga-penjaga langit yang melemparkan bakaran api neraka yang mengawal ketat langit itu daripada maklumat diperolehi oleh mereka di kalangan jin dan juga syaitan. Langit itu sentiasa dikawal oleh malaikat. Sekarang ni lah, akan tetapi ketika kelahiran baginda Nabi SAW yang mulia dipenuhi dengan pengawal. Start daripada kelahiran Nabi dipenuhi dengan pengawal yang menjadikan keadaan di langit bertambah kebal dengan kawalan para malaikat pada malam kelahiran baginda SAW. Maka tidak dapat lagi mereka mengetahui apakah peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang, apakah ketetapan yang akan berlaku pada masa akan datang. Kalau dulu-dulu boleh lagi mereka sampaikan kepada Bani Israel, itu banyak cerita-cerita yang mengarut, apa yang perkara yang pelik-pelik sampai ke oleh mereka. Start daripada malam itu sudah tidak boleh lagi kerana dikawal ketat oleh malaikat. Malam itu juga golongan syaitan dan jin juga terhalang. Mereka terhalang dari mencuri, dari mendengar berita-berita daripada langit. Baiklah, seterusnya yang terakhir, di dalam satu asar yang diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan bin Sabit. Jadi Hasan bin Sabit ini telah menceritakan. Apa kita lihat dulu apa yang beliau ceritakan. Sahabat Nabi lah. Hasan bin Sabit ini sahabat Nabi SAW. Beliau berkata, demi Allah, aku ialah seorang pemuda ketika berusia 8 atau 7 tahun. Ini ketika dia kecil. Ketika dia kecil, umur 8-7 tahun, Hasan bin Sabit ini, pertama sekali kita kena kenal dia siapa. Hasan bin Sabit adalah sahabat Nabi yang juga digelar sebagai penyair Rasulullah. Beliau adalah sebagai penyair Rasulullah. Beliau banyak menghasilkan bait-bait syair yang sangat menarik, yang sangat puitis untuk menghormati Nabi, untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi untuk memberikan semangat kepada tentera-tentera Islam ketika sebelum berlakunya peperangan, menguatkan semangat mereka dengan puisi-puisi dan syair-syair yang puitis dan hebat dan serta bersemangat. Maka inilah dia Hasan bin Sabit. Jadi umurnya panjang. Hasan bin Sabit ni umurnya panjang. Ketika sebelum kelahiran Nabi SAW, dia sudah hidup. Umurnya melangkaui 100 tahun lebih. Jadi ketika itu, ketika kecil beliau menceritakan, aku menghafaz apa yang ku dengari, iaitu aku mendengar seorang Yahudi menjerit di setiap penjuru Yasrib dengan berkata, wahai seluruh kaum Yahudi, sehinggalah mereka berkumpul dengannya lalu bertanya kepadanya, kenapa dengan engkau ini? Ada seorang lah, ada seorang Yahudi tu dia menjerit panggil, wahai seluruh kaum Yahudi, mari sini. Ada berita penting nak bagi tahu ni. So orang sungguh pelik, kenapa dengan kau ni? Maka dia menjawab, telah terbit malam ini bintang Ahmad yang telah dilahirkan. Jadi bintang Ahmad tu mereka lihat bintang cahaya tu turun sangat pelik, sangat ajaib. Maka mereka sendiri sudah tahu bahawa bintang Ahmad sudah dilahirkan, bermakna sudah lahirnya Nabi akhir zaman. Jadi itu sebablah orang-orang Yahudi ini, mengapa mereka berada di Yasrib, padahal asal mereka berada di Syam, kelahiran mereka itu adalah di sana, di belah sana. Tiba-tiba mereka pergi ke tempat bangsa Arab, tempat tempat semenanjung tanah Arab. Tidak lain tidak bukan adalah kerana untuk menantikan
ketika saat lahirnya Nabi akhir zaman. Tetapi mereka tersalah landing. Nabi akhir zaman tidak lahir di Yasrib, tetapi lahir di Mekah. Okay? Sebab itulah apabila Nabi kecil, ketika Abu Talib nak membawa Rasulullah anak saudaranya ini untuk berdagang, berniaga menuju ke Syam, maka dijumpai oleh seorang pendeta, Buhairah, yang berjumpa dengan Abu Talib ni, menyatakan bahawa dia melihat ini tanda kenabian. Ada seorang budak kecil yang mana senantiasa dilindungi oleh awan dalam perjalanannya di dalam satu rombongan, maka dipesan bawa pulang budak ini, kerana budak ini akan dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Kalau dijumpa oleh orang Yahudi, mereka akan bunuh budak ini. Jadi sebab itu Abu Talib tidak jadi untuk meneruskan perjalanannya untuk menuju ke Syam dan dibawa pulang terus ke Mekah. Jadi itulah sebab kenapa orang-orang Yahudi ini sudah lama menetap di Yasrib, dan melakukan kekacauan di Yasrib dengan memecah belahkan antara dua kaum Aus dan Khazraj yang dulunya mereka ini bersatu. Masuk orang Yahudi di Yasrib, mereka berpecah belah, dan memang itulah sikap mereka. Masuk ke mana-mana, perpecahan pasti akan berlaku. Yang bersatu akan berpecah, akan bergaduh, sehinggalah ke zaman sekarang ini, mana-mana pun ada kelompok mereka ni akan berlakunya perpecahan, maka itulah yang berlaku kepada Aus dan Khazraj. Tapi akhirnya mereka tidak sempat untuk berjumpa Nabi akhir zaman ni ketika detik kelahiran dan ketika kecil, sehinggalah Nabi sampai ke Madinah ketika usia Nabi 53 tahun. Dan menjadi pemimpin kota Madinah. Baik, itulah sekadarnya berkaitan tentang perkara irhas, di bawah ilmu yang kedua, iaitu dalail, petunjuk kenabian. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula di bawah tajuk dalail, cara untuk kita mengenal Nabi ini melalui mukjizat. Selepas selesai berkaitan tentang irhas, kita akan datang mukjizat pula. Ketika baginda hidup, yang mana kita akan lihat apakah yang dimaksudkan, huraian tentang ilmu mukjizat. Jadi sekadar itu saja untuk petang ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dapat sama-sama kita ambil iktibar dan manfaat, dan menambahkan kecintaan kita, kasih sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita benar-benar mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi memupuk rasa kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja. Segala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, lemah daripada saya sendiri, mohon ampun dan maaf kerana salah dan silap. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.